Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi discuss new topic, um, chapter 8, Towards Independence, ke arah kemerdekaan. Sambungan daripada previous topic, Federation of Malaya. Jadi apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, dia adalah satu permulaan ataupun kita panggil bibit-bibit ke arah menuju kemerdekaan. Sebab apa? Kerana British promise to grant an independent to Malaya, to Federation of Malaya. British Parliament made a commitment to Malaya independent in April 1948. Satu janji daripada kerajaan British pada April 1949, kerajaan British bersedia untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Jadi new High Commissioner Gerald Templer arrived in early February 1952 and declared that his immediate objective was the formation of the United Malayan Nation. Jadi pada 1952, Pensuruhjaya Tinggi yang baru iaitu Gerald Templer tiba. Kemudian beliau menyatakan bahawa objektif beliau adalah untuk memberikan kemerdekaan ataupun untuk membentuk satu United Malayan Union, kerajaan yang strong dan bersatu padu. He made clear that Malaya was being prepared for independence, dan dia juga dengan tegasnya, dengan jelas mengatakan bahawa tanah Melayu telah pun bersedia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, dan mereka bersedia, tanah Melayu ini bersedia untuk ditadbir oleh orang Melayu ataupun orang di tanah Melayu itu sendiri. Okay, British set the condition to grant independence to Malaya. Jadi orang British ataupun kerajaan British meletakkan syarat-syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. So, apakah syarat yang diberikan in order to get independent from British? Number one, British want some kind of system that provide for multiracial participation and cooperation in the political life of the country. Jadi, syaratnya yang pertama, British mahukan satu sistem ataupun satu kerajaan yang mana boleh melibatkan semua kaum yang boleh bekerjasama dalam sektor politik dan sama-sama membina negara yang baru. Jadi syaratnya adalah mesti consist ataupun negara ini, negara yang baru, apabila mereka nanti haruslah terbentuk daripada pelbagai jenis kaum, multiracial participation. And then number two, the British made it clear that they would not hand over rule to government consisting of only Malays. The British very clear menyatakan bahawa Malaya will not get an independent if the government only consists of Malays. The British tidak bersetuju untuk serahkan kemerdekaan untuk mengurniakan atau memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu sekiranya negara ini ditadbir hanya oleh satu kaum iaitu kaum Melayu sahaja. So it's clearly stated by the British. You want me as a colonizer to grant you an independent, you have to obey or you have to follow with this condition. Jadi itulah syarat British berikan. And then British felt any attempt by the Malays to rule alone would result in a social disorder and instability. Jadi orang British juga menyatakan bahawa sekiranya ada cubaan-cubaan orang daripada orang Melayu untuk mentadbir tanah Melayu seorang diri, akan menyebabkan berlaku kekacauan ataupun dipanggil masalah sosial. Maksudnya perkauman akan berlaku, kemudian kerajaan tidak akan stabil. So ini adalah kita panggil pandangan
ataupun apa yang dapat dijangkakan oleh British yang akan berlaku sekiranya negara ini ada cubaan untuk ditadbir oleh hanya satu kaum. Disebabkan pada waktu itu kaum-kaum lain juga semakin banyak dan semakin ramai menyemai kaum ataupun orang Melayu, orang asal. Jadi sekiranya orang Melayu cuba untuk mentadbir negara ini dengan hanya satu kaum, dikhuatiri akan berlaku chaos, right? Ketidakstabilan di dalam negara. And then next, progress towards solving the problems. Apakah kaedah ataupun jalan penyelesaian langkah-langkah yang telah dilakukan? Number one, British initiated some first step with election for town and municipal councils. Jadi nak beritahu yang British walk the talk ataupun menyatakan janji-janji mereka. Antara langkah-langkah ataupun progres usaha-usaha yang telah dijalankan ke arah menuju kemerdekaan yang dijanjikan itu. So British melakukan beberapa pilihan raya, untuk beberapa kawasan, contoh di bandar-bandar, right? Ada municipal councils. So ini adalah langkah-langkah ke arah kemerdekaan. Jadi untuk sesuatu jawatan ataupun untuk memerintah atau memenangi untuk menjadi ketua. Jadi pemilihan itu haruslah dilakukan secara pilihan raya, secara undian, bukan secara lantikan. Jadi mesti mendapat majority support. Mestilah mendapat sokongan majority, barulah dia boleh memimpin, baru dikatakan adil lah. Kemudian Templar introduced village councils and gave Chinese and Indian citizenship. Jadi antara langkah ataupun usaha yang dilakukan oleh British untuk memastikan kerajaan ataupun keharmonian di antara kaum. Jadi British telah memberikan hak ataupun warga negara kepada orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Kemudian dia pun juga dah wujudkan village councils, majlis kampung dah ada dia punya ahli jawatan kuasa dia sendiri. Kemudian he also merged the war council with the executive council. So ini antara progress yang dilakukan oleh British in order to solve the problems. The impact of the British condition for the independence. Apakah kesan syarat-syarat yang diberikan oleh British kepada kemerdekaan? So in 1952 February, the Selangor branches of the UMNO and MCA stand for Malayan Chinese Association, successfully contested the election as the United Front swept local election in Selangor. Jadi kesan daripada syarat-syarat tu, jadi berlakulah banyak lagi pecahan-pecahan ataupun cawangan-cawangan ataupun kita panggil kumpulan-kumpulan kecil di Selangor, cabang-cabang di Selangor. Cabang-cabang apa? Cabang-cabang parti politik UMNO, parti politik MCA yang bersedia untuk bertanding di pilihan raya ataupun pilihan raya negeri, iaitu specifically di Selangor. Jadi bila mana pilihan raya Selangor diadakan untuk melantik siapakah ketua-ketua ataupun wakil-wakil yang akan menjadi kerajaan negeri, maka wujudlah parti-parti politik kecil. Jadi bila wujudnya cabang-cabang di Selangor, cabang-cabang MCA, maka itu buktinya mereka bersetuju untuk wujudkan satu kerajaan negeri yang ditadbir oleh pelbagai kaum. Kemudian seterusnya MIC. MIC stand for Malayan Indian Congress. Joined the UMNO MCA pact in 1954, and the Alliance Party was recreated under the leadership of Tunku Abdul Rahman. Jadi parti India ataupun parti itu dinamakan MIC, singkatan daripada
Malayan Indian Congress telah join ataupun menyertai parti gabungan, Alliance Party pada tahun 1994. So asalnya UMNO dengan MCA. Jadi MIC pun join sekali di bawah kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Kemudian the 1955 general election, pilihan raya umum tahun 1955 adalah pilihan raya umum pertama di Persekutuan Tanah Melayu. In April 1954, Templer announced that an early election for the Federal Council would be held in 1955. Jadi Templer membuat pengumuman bahawa akan ada pilihan raya umum untuk kerajaan pusat. Pilihan umum ni macam hari ni lah. Kita tengok ada pilihan raya umum. Okay? Jadi pilihan raya umum ni adalah pilihan raya seluruh tanah Melayu pada waktu itu, melibatkan ke semua negeri-negeri untuk memilih siapa yang akan memerintah kerajaan pada waktu itu. So in 1955, in the election result, the Alliance Party demonstrated its overwhelming support by obtaining 88% of the votes, 91 of the 52 seats available, and as a result, Tunku Abdul Rahman became the first chief minister of Malaya. Jadi sangat menakjubkan gabungan parti terdiri daripada UMNO, MIC, MCA pada waktu itu bersungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang mengikuti syarat-syarat British, kerajaan campuran semua kaum. Jadi hasil daripada kesungguhan yang ditunjukkan, maka parti gabungan, okay, ataupun hari ini kita panggil BN lah, Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional adalah parti gabungan. Di dalamnya ada parti-parti lain lah. Alright, tapi parti utamanya adalah UMNO, kemudian parti Cina-nya MCA, kemudian parti India-nya adalah MIC. Jadi pada tahun 1955, which is the first general election, this alliance party won the election. So out of 52 seats, 51 this alliance able to successfully won the seats, and as a result, so Tuanku Abdul Rahman, Tengku bukan Tengku ni adalah raja ataupun agung yang pertama dilantik ketika merdeka. Jadi dia punya Perdana Menteri adalah Tunku Abdul Rahman, golongan bangsawan. Jadi nama yang sama. The first Prime Minister is Tunku Abdul Rahman, and then the first agung yang di-Pertuan Agong is Tuanku Abdul Rahman. So Tunku Abdul Rahman successfully appointed because they won the election. So among the seat they vote, so Tunku Abdul Rahman was supported to be the first Chief Minister of Malaya. Dia menjadi Perdana Menteri pertama Malaya. Kemudian dia sebab tu Tunku Abdul Rahman ni digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Jadi beliau yang bersungguh-sungguh pada waktu itu lead, mengetuai untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi apa yang berlaku? The London Stop. Apa yang berlaku? So dia berlaku di London. In early 1956, talks on the independence of the Malaya were held in London between the leaders of the Alliance for Representative of Malay Rulers and the British government. Jadi wakil-wakil ketua-ketua yang memenangi pilihan raya ini pergi ke London untuk membincangkan perihal kemerdekaan. Means they are struggling, they are showing their effort. We want this country to be governed by our own people, and our own people are following your condition from the British. So grant us the independence that been promised by you. Kurang begitulah kemungkinan perbincangan yang diadakan di London. And then British announced that they were prepared to grant independence to Malaya. Jadi hasil daripada perbincangan ataupun perbualan di London,
positif. So British memberi pengisytiharan ataupun memberitahu yang ya betul, melihat kesungguhan, melihat bayangan wakil-wakil yang datang ke London, memperlihatkan mereka pun bersetuju untuk grant independent, memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kemudian apabila British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan, maka the Red Commission, maka mereka pun mewujudkan satu Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ni adalah satu suruhanjaya yang bertanggungjawab untuk bentuk perlembagaan negara. Sebelum kita memerintah, kerajaan baru memerintah untuk pertama kalinya, maka dia mesti ada dia punya perlembagaan. Perlembagaan ini macam base lah, dia punya asas. Bila kita tadbir, ada berapa kementerian, okay, kalau nak tadbir pendidikan macam mana kita nak bangunkan pertanian, nak bangunkan negara, nak bangunkan undang-undang, semua ni mestilah digubal dulu. Okay, yang merangkumi ke semua kaum. Jadi Red Commission, an independent nation is a constitution, satu perlembagaan yang diketuai. Jadi first kena bentuk dulu perlembagaan. Jadi perlembagaan ini dibentuk oleh satu Suruhanjaya. Nama Suruhanjaya inilah Suruhanjaya Red. Kenapa nama dia Red Commission? Sebab yang diketuai oleh Lord Red. Lord Red daripada Britain lah. Kemudian dia seorang je yang membentuk perlembagaan ni. Dia punya tim dia. Jadi tim ni daripada wakil-wakil negara-negara Commonwealth, iaitu dia ada wakil daripada Britain sendiri iaitu Sir Ivor Jennings, and then kita ada daripada Australia Sir William McKell, kemudian kita ada daripada India Lord B. Malik, and then wakil daripada Pakistan Lord Abdul Hamid. Jadi perjumpaan pertama mereka adalah pada Jun 1996. They draw up the constitution after also taking into consideration of more than hundreds memorandum and feedback from various parties and individual in Malaya. Jadi mereka membuat meeting ataupun the first perbincangan setelah mereka menerima lebih daripada 100 memorandum. Memorandum ni kertas-kertas cadangan, ataupun feedback daripada ketua-ketua parti di Tanah Melayu. Alright. Jadi semua diorang terima. Daripada situlah mereka merangka untuk membentuk perlembagaan. Jadi setiap parti-parti di Tanah Melayu, termasuklah yang kalah pun, semua memberi kertas-kertas cadangan. Kertas cadangan itu panggil memorandum lah. Alright. Mereka semua memohon, meminta hak masing-masing. Jadi semua ini dikumpulkan, kemudian tim Red Commission ini, tim Red Commission lah yang menggubal berdasarkan kepada memorandum dan feedback yang diterima daripada orang-orang di Tanah Melayu. Jadi pada 19 Ogos 1997, the Legislative Council rectified the Constitution. Proclamation of Independence. Jadi bila digubal, bila dia dah draw, kita membentuk. Kemudian ada satu lagi badan yang check Constitution, rectify. Nak check balik semula. Adakah kita dah cover semua tuntutan-tuntutan, cadangan-cadangan daripada semua lapisan masyarakat, semua lapisan kaum, semua rakyat, tak kira golongan. Bukan hanya kita dengar rintihan atau cadangan daripada golongan atasan saja, golongan pertengahan macam mana, golongan miskin macam mana, right? Semua ni diambil pertimbangan dan rectify untuk pastikan perlembagaan ni merangkumi semua lapisan masyarakat di Tanah Melayu. Kemudian yang terakhir, Proclamation of Independence, pengisytiharan kemerdekaan. At midnight, 31st August 1957, the Union Jack came down for the last time at Padang Club Selangor, replaced by the Federation flag. Jadi, untuk pertama kalinya, bendera Union Jack
telah diturunkan, kemudian diganti dengan bendera baru, iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu, iaitu pada tengah malam 31 Ogos 1957. Itu yang kita panggil, kadang kita celebrate malam kemerdekaan 31 Ogos tu kan. Jadi bendera negara Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan bendera penjajah iaitu Union Jack diturunkan. Jadi pada pukul 8 pagi on the same day at Stadium Merdeka, pada malam tu bendera naik. Pagi itu di Stadium Merdeka, Tunku Abdul Rahman declared the independence of Malaya. Abdul Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka yang disaksikan oleh ribuan berbagai kaum, berbagai masyarakat pada waktu itu. The glorious ceremony was also attended by the representative of the Queen. Jadi upacara gilang gemilang pengisytiharan kemerdekaan juga dihadiri oleh wakil daripada Pemaisuri British, iaitu Duke of Gloucester. The last High Commission of British, iaitu Suruhanjaya Tinggi British yang terakhir, iaitu Duke of the Gloucester. And then Sir Donald McGillivray. Ini adalah ini High Commissioner lah. Ini adalah wakil daripada Raja ataupun Royal of the British is Duke. Kemudian High Commissioner-nya adalah Sir Donald McGillivray. Malay rulers and thousands of Malayan people. Dan sultan-sultan pun ada, okey. Semua ketua-ketua negeri daripada semua negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu, kemudian wakil-wakil daripada British, kemudian orang-orang Melayu sendiri, orang-orang Cina, orang India yang mewakili negara pada waktu itu hadir untuk menyaksikan hari yang kilang gemilang. Jadi Tuanku Abdul Rahman from Negeri Sembilan, jadi agung yang pertama yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja juga hadir pada waktu itu untuk menyaksikan pengisytiharan kemerdekaan. And Tunku Abdul Rahman took the oath of the office as the first Prime Minister and Independent of Malaya. Jadi pada waktu itu juga Tunku Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Jadi itulah detik-detik kisah bagaimana negara Persekutuan Tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan secara rasmi untuk menentukan untung nasib negara yang ditadbir oleh orang Tanah Melayu sendiri, yang mendapatkan kemerdekaan daripada British, iaitu penjajah yang telah menjajah Tanah Melayu yang selama ini daripada British untuk kali kedua, kemudian daripada Jepun, British juga pada penjarahan Belanda daripada Portugis. Jadi almost 400 tahun lebih Tanah Melayu dijajah. Alright. Jadi kemerdekaan ini menjadi detik yang gilang gemilang, because we didn't get this independent by war, okay? Tetapi disebabkan oleh war yang berlaku, peperangan ataupun pertumpahan darah, disebabkan brutality, okay, keganasan oleh pihak-pihak penjajah yang dirasai sebelum ini, iaitu daripada pihak British, daripada Jepun, daripada Vietnam, daripada Siam, daripada Portugis. Jadi kesan-kesan penjajahan, keperitan yang telah dialami membangkitkan semangat di kalangan pemimpin ataupun orang-orang di Tanah Melayu untuk bangkit mendapatkan kemerdekaan. Kita mahu negara Tanah Melayu ini ditadbir oleh orang kita, tak nak lagi kita mengikut telunjuk orang lain. So that is historic moment. Jadi sebab tu kalau kita selusuri kenapa, right? Kalau disebut siapa ke bapa kemerdekaan, inilah orangnya, orang yang struggling, berbincang, okay, untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British, meyakinkan pihak British penjajah untuk memberikan. Jadi tidak ada sebab lagi kenapa British nak lagi menjajah, sebab kita dah
justify on their level. Okay, give the confidence to them that we able to lead this country by our own. Jadi detik bersejarah, Perdana Menteri yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman, dan yang dipertuankan yang pertama adalah Tuanku Abdul Rahman, dan Sultan daripada Negeri Sembilan. Alright. Jadi itu sahaja untuk kelas ataupun topik kita pada hari ini. Assalamualaikum.